Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, sambung kitab Bahjah Mardiyah ataupun Muniatul Musalli bahagian kedua ataupun Risalah Bahjah Al-Mardiyah yang membicarakan tentang muwafiq dan masbuk. Sambung kita setelah kita selesai ta'rif muwafiq, masuk kita kepada sebab jadi muwafiq. Setelah kita faham perbezaan di antara masbuk dan muwafiq, salah faham di antara masbuk dan muwafiq, dah selesai dah baru ni, maka masuk kita sebab jadi muwafiq daripada nazam ataupun syair yang dikarang oleh Syekh Azizi. Apa dia punya syair dia? In syi'ta dhabta alladhi syar'an udhir hatta lahu thalathu arkani ghutufir man fi li'ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi wadhif muwafiqan sunnatal adl wa man li saktati intidharuhu hasal man nama fi tashahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man tabat كذا الذي يكمل التشهد بعد إمام قام منه قاصدا والخلف في أواخر المسائل محقق فلا تكن بغافلي. Ini syair dia, Syekh Azizi. Kemudian dijawikan, bukan, dimelayukan, diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani yang mempunyai 9 masalah. 9 masalah. Yang syair tadi 9 masalah. Ni baru masalah pertama. Syair yang pertama, nazam. Kita panggil nazam. Syair lah. Sebab jadi muwafiq. Dan kata nazim pula. Nazim ni orang yang buat nazam tu lah. Nazam tu syair. Nazim ni orang yang buat syair tu. Nazim. Apa dia kata? Man fi qira'atin, muka surat 161. Yang Rumi, yang Jawi tak ada. Yang Jawi tak ada, Jawi Musalli tak ada. Yang Rumi sahaja ada. Sebab yang Jawi Muniatul Musalli, ini bukan Muniatul Musalli, Bahjah Mardiyah. Man fi qira'atin li'ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Orang yang lambat membaca kerana kelemahannya, 1. Atau syak adakah ia sudah membacanya? 2. Atau orang yang lupa membacanya? 3. Ada 3 masalah. Tadi kata ada 8, ini 3 yang pertama. Iaitu orang yang dia berstatus muwafiq, dengan maksud dia berdiri dengan imamnya kadar bacaan Fatihah yang pertengahan, maka dia berstatus muwafiq. Bila dia berstatus muwafiq, dia wajib melakukan peraturan muwafiq, iaitu dia tak boleh rukuk, makmum tadi tak boleh rukuk selagi tak habiskan Fatihahnya, walaupun imam dah rukuk, walaupun imam dah i'tidal, walaupun imam dah sujud. Makmum tadi yang tak sempat habis Fatihah tadi, dia wajib habiskan juga. Jika dia tak habiskan, dia rukuk, maka batal sembahyang makmum tadi kerana dia muwafiq. Jadi peraturan muwafiq adalah mesti makmum tadi mesti habiskan Fatihah.
Dan kalau imam tinggal dia biarkan, dimaafkan imam tinggal dia, ataupun dimaafkan dia ketinggalan 3 rukun panjang. Iaitu sehingga imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, sehingga berdiri pada rakaat yang seterusnya. Itu pun kita dah bahas lepas. Jadi, bila dia muafiq, okay, ada 3 masalah. Dia muafiq 3 masalah dan dimaafkan 3 rukun panjang. Dimaafkan ketinggalan. Yang pertama, man fi qira'ati li'ajizihi bati. Orang yang lambat membaca kerana kelemahan. Dan kata syarahnya, syarah ni syarahan lah. Syarahannya, penerangan tentang syair yang pendek tadi dari penerangan. Ni penerangan dia. Dan kata syarahnya, telah menyebut nazim, pengarang syair itu telah menyebut pada bait ini 3 masail, 3 masalah. 3 masalah. Orang yang diuzurkan dia. 3 masalah orang yang diuzur dengan maksud, orang tu dengan maksud makmum yang tak rukuk lagi walaupun imam dah rukuk. Dia dimaafkan. Diuzurkan, dimaafkan. Imam i'tidal, dia masih lagi tidak rukuk. Makmum tadi. Imam sujud, dia masih lagi tidak rukuk. Makmum tadi. Apa hal pula lama sangat ni? Tak habis baca Fatihah lagi. Ada 3. Yang pertamanya, iaitu orang yang lambat membaca kerana lemah kejadiannya, bukan lambat itu kerana was-was. Orang yang lambat baca, dia memang jenis cakap lambat. Jenis kejadiannya memang gitu. Ataupun gagap. Memang gagap. Ataupun orang dulu panggil berat lidah. Orang dulu panggil berat lidah. Dia macam mana tahu? Lidah tebal. Dia lambat. Bila dia gagap, berat lidah, lambat membaca. Bukan ketika nak baca lambat, bercakap laju. Tu tak boleh tu. Itu sah kena mainan syaitan. Cakap elok Jom pergi makan. Lapar perut. Belanja aku. Laju je. Bila sembahyang, bismillah. Itu tak boleh. Itu kena mainan syaitan sebenarnya. Tiba-tiba, Tapi cakap tak ada gitu. Bercakap biasa. Itu tak boleh. Yang boleh, itu tak dimaafkan. Tak boleh tu maksud tak dimaafkan. Yang dimaafkan, hanya orang yang memang ketika bercakap pun gitu, baca pun gitu. Memang je ni. Itu dia kata kat sini. Lambat membaca kerana lemah kejadian. Masalah lidah cacat, lidah dia tak sempurna. Masalah, lembam, mana panggil? Lembam, jenis masalah otak lah. Jadi dia cakap pun ada dekat bahagian otak dia, lambat bagi signal kat lidah. Jadi dia jenis cakap lambat gitu. Ataupun dia nak sebut tu tak tepat kerana lidah tadi lah. Kecacatan lidah. Apa lagi? Kerana dia memang gagap. Dia gagap gitu. Ataupun berat lidah. Berat lidah ni biasanya dia nak masuk gear. Payah. Tapi kalau dah masuk gear, laju. Itu panggil berat lidah. Orang dulu panggil berat lidah. Tiba-tiba dengan sebab tadi, dengan sebab masalah tadi tu lah, masalah lambat membaca kerana memang kejadiannya begitu. Bukan dia was-was, bukan. Bukan buat-buat, bukan juga. Oleh sebab tu, ketika imam rukuk, dia mesti tak habis Fatihah lagi. Dia mesti tak habis Fatihah lagi. Jadi bila macam tu, macam mana nak buat dia ni? Dia muafiq. Dengan maksud, dia berdiri dengan imam. Kalau orang normal, sempat baca Fatihah, habis. Kalau kita kira itu 26 saat kan? 20 saat, dia berdiri dengan imam lebih 26 saat. Tiba-tiba time dia nak baca, masalah dia lah. Masalah uzur dia tadi. Maka dengan sebab tu, lambatlah. Imam rukuk, dia tak habis lagi. Makmum tadi kalau rukuk, batal sembahyang. Kenapa? Dia muafiq dan dia ada uzur. Maka dia wajib habiskan Fatihah. Habis kalau dia habiskan Fatihah, imam yang tidak macam mana? Biarkan. Tak apa. Dimaafkan. Imam sujud macam mana? Biar. Tak apa, dimaafkan. Imam duduk di antara sujud? Biar. Biar tu dengan maksud, biarlah dia tinggal. Dia tu makmum tadi, kena habiskan juga Fatihah dia. Okey. Dimaafkan 3 rukun panjang yang kita bahas lepas lah. Iaitu ketika imam angkat kepala sujud yang kedua, sehingga kalau baca Fatihah sah. Kadarnya. Maka kadar gini kan. Kita bahas baru ni. Baru je. Okey. Jika imam dah berdiri, masuk rukun yang keempat, dah berdiri, habis. Habis maksud, rakaat itu dia tak dapat. Rakaat tu dia tak dapat. Tapi tak batal sembahyang lagi. Cuma, dia tak boleh rukuk dah.
Habis yang dia tak habis Fatihah tu, bacakan je sampai habis Fatihah dan tak boleh rukuk. Bila dia boleh rukuk? Bersama dengan imam nanti. Maka nanti dia tambah 1 rakaat. Itu kita dah bahas dah baru ni. Okay. Jadi biasanya orang yang lambat membaca ni sebab berat lidah, sebab gagap, sebab memang kecacatan lidah semua ni, biasanya hanya berlaku pada rakaat ketiga dan rakaat keempat sahaja. Rakaat pertama, rakaat kedua tak boleh berlaku. Bukan tak berlaku, tak logik berlaku. Sebab apa? Kalau dia tahu dia jenis baca lambat, tak payahlah tunggu amin. Tak payahlah tunggu imam amin. Imam bismillah, dia bismillah juga. Dia bila amin, dia mungkin dah baca separuh Fatihah. Imam baca surah, selesai masalah. Jadi orang yang lambat macam ni, dia mesti baca Fatihah awal-awal lagi. Jangan tunggu amin. Yang kata makmum tunggu amin baru baca Fatihah, itu sunat. Tak wajib itu, sunat. Makmum tunggu amin baru baca Fatihah, sunat. Oleh kerana dia ada uzur, dia ada masalah, dia jangan tunggu. Kalau dia tunggu lepas amin, lepas tu dia baca Fatihah dalam keadaan dia gagap tadi, masalah lidah tadi, dia tak sempat. Jadi biasanya rakaat pertama dan rakaat kedua tak ada masalah. Masalah dekat rakaat ketiga lah. Sebab imam normal je. Dia yang gagap. 3 dan 4. Jadi bila imam bangun, dia pun bangun. Imam baca Fatihah straight je. Kita katalah 30 saat. Dia tak habis-habis lagi. Dia tak habis-habis lagi baca Fatihah. Sebab keuzuran dia tadi. Maka imam rukuk, biarkan imam rukuk. Dia habiskan juga. Imam i'tidal, biarkan. Imam sujud, habiskan juga. Jika sempat habis imam sujud, dia rukuk i'tidal. Kejar imam. Imam duduk di antara dua sujud, dia belum lagi, biarkan, habiskan juga. Imam sujud yang kedua, biarkan imam tu wajib habiskan juga, makmum tadi. Sehingga imam bangun, angkat kepala, dia kena habiskan dan rukuk segera. Bila imam dah sampai tahap kecondongan imam gini, ini kalau baca Fatihah sah dah ni. Maka habis dah. Habis apa? Rakaat itu dah habis. Dia jadi luput. Habis tu macam mana makmum tadi nak buat? Baca je Fatihah, sambung je terus. Siratal ladzi tinggal ujung . Oh jauh tu. Daripada awal dah baca. Daripada awal tak sempat lagi. Imam rukuk i'tidal apa semua dah. Dia baru siratal ladzi, imam dah naik rakaat keempat lah, rakaat seterusnya. Dia habiskan siratal ladzi, terus habis. Bila dia habis, tunggu imam rukuk. Maknanya dia ketinggalan dengan imam rukuk yang sebelum tu. Sebelum tu dia tinggal. Biarkan aja. Habis dia rukuk dengan imam. Lepas imam salam, dia wajib tambah 1 lagi. Okay. Jadi dia punya tempat dia ketika imam angkat kepala daripada sujud yang kedua dalam perjalanan. Imam nak berdiri, itu saat yang terakhir untuk dia dapat rakaat. Dia habiskan Fatihah dan dia rukuk. Jika dia sempat rukuk, dia sujud. Tidak sujud semua, batu bangun. Agak-agak sampai mana dah? Bila kejar imam. Ujung dah, imam siratal ladzi dah. Baru dia sampai. Dia pun baca aja. Mana dia sempat baca, imam rukuk, dia masbuk. Dia rukuk. Selesai masalah. Kalau dia kata muafiq juga, jeng lagi. Tunggu sampai imam tahiyat lagi. Jadi molek dah tu, dia masbuk pada rakaat yang keempat. Okay. Okay. Bersalahan, yang tadi tu lambat bukan sebab was-was. Ini sebab was-was pula. Bersalahan jika lambat kerana was-was. Dia lambat sebab was-was. Dia bercakap, tak ada was-was pun, cakap elok je, semayang je terus jadi pelik, jadi gitu. Maka orang ni orang was-was dia panggil. Yang ni tak maaf. Maka tiada boleh ia gugur membaca Fatihah daripadanya. Imam dah rukuk, dia belum habis juga baca Fatihah. Tapi bukan sebab dia kecacatan lidah, gagap semua tadi, bukan. Sebab dia was-was. Jadi, bila imam rukuk, tidak gugur membaca Fatihah. Dengan maksud, dia kena baca Fatihah sampai habis juga. Sama lah kes tadi, sama je. Dia tak boleh rukuk. Kalau dia rukuk, dia batal. Daripadanya suatu seperti hukum orang menyahaja tinggalkan dia. Kalaulah dia kata, aku tak sempat habis Fatihah. Tapi bukan sebab kecacatan tadi tu. Bukan sebab uzur tadi tu. Sebab was-was. Maka imam rukuk, dia pun rukuk. Dia seolah-olah orang yang rukuk tanpa baca Fatihah. Batal lah maksudnya. Itu maksud dia. Maka tiada boleh ia gugur membaca Fatihah. Dia kena habiskan juga daripadanya. Kalau dia rukuk tanpa habiskan Fatihah, dia seperti hukum orang yang menyahaja tinggal. Orang yang sengaja tinggal Fatihah, betul rukuk. Kan tak sah sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Tetapi
adalah orang itu, orang yang was-was, tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk tadi, yang tak dimaafkan lah, tak dimaafkan 3 rukun panjang tadi. Jika boleh ia mentamamkan, menyempurnakan Fatihahnya dahulu, sebelum, daripada bahawa turun imamnya kepada sujud, maka dia dapat rakaat. Yang orang was-was tadi, ketika imam rukuk, dia tak habis Fatihah lagi. Sedangkan dia muafiq ni. Dia muafiq. Dia bukan masbuk, dia muafiq. Cuma kenapa tak habis Fatihah lagi? Sebab dia was-was. Dia was-was. Jadi bila sebab dia was-was, tak dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Dia hanya dimaafkan 2 rukun saja. Dia tak kira panjang pendek 2 rukun. Maknanya imam boleh tinggal dia ataupun dia ketinggalan daripada imam 2 rukun saja. Jika lebih, dia tu batal. Imam rukuk, dia tak habis Fatihah lagi, sedangkan dia tak habis Fatihah kerana was-was. Tak dimaafkan. Dia hanya dimaafkan 2 rukun. Tak dimaafkan 3 rukun panjang. Jadi dah 1 rukun lah. Imam i'tidal dah 2 rukun. Tak batal lagi. Dia ni kena rukuk segera dah. Kena baca habiskan Fatihah rukuk. Dah dia was-was. Imam gerak je. Gerak je. Makmum tadi batal. Makmum was-was tadi batal. Dia gerak. Tak perlu sujud. Bergerak je daripada i'tidal untuk sujud. Batal dah. Sebenarnya ini adalah hukum asas. Dalam kita sembahyang berjemaah, dalam secara umumnya, makmum tak boleh lambat daripada imam 2 rukun dan makmum tak boleh cepat daripada imam 2 rukun, jika tidak batal. Ini hukum asas. Makmum tadi, imam dia bukan rukuk lah, bab lain pun sama. Okey, imam dah sujud. Makmum pun sujud. Makmum pun sujud. Imam sujud, makmum sujud. Okey. Tak ada ketinggalan apa-apa lah. Imam duduk di antara 2 sujud, makmum tak duduk lagi. Makmum tadi ketinggalan 1 rukun lah daripada imam. Imam dah depan dengan dia terkebelakang daripada imam 1 rukun. Imam sujud yang kedua. Makmum tadi masih lagi duduk sujud yang pertama. Dia telah ketinggalan daripada imam 2 rukun. Imam angkat je kepala untuk naik rakaat seterusnya, contohnya, makmum tadi batal. Dia memang hukum basic. Makmum tak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun. Kecuali uzur. Uzur mana? Antaranya uzur tak sempat habis baca Fatihah. Kenapa? Was-was ke? Bukan. Cacat lidah. Uzur. Berat lidah. Gagap. Maka itu dimaafkan 3 rukun panjang. Bukan tu je, ada 8 perkara. 9 perkara. Itu baru 1. Tapi secara umum, makmum tak boleh lambat daripada imam 2 rukun. Kalau 3 rukun panjang tadi, banyak kalau semua tu. 3 rukun panjang berapa rukun sebenarnya? Rukuk 1, 2, i'tidal, 3, sujud, duduk sujud, 4, sujud balik 5. Angkat kepala. 5 rukun lah. Kalau kita kira rukun, makmum yang uzur kerana lambat masalah lidah tadi, dia dibenarkan, dimaafkan ketinggalan daripada imam 5 rukun. Tapi jangan sebut panjang, 5 rukun je. 5 rukun. Makmum yang tak terima uzur dia kata dia uzur tapi dia was-was, tak diterima. Maka dia dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Kalau kita nak pakai istilah rukun saja, 5 rukun lah. Kalau nak istilah panjang, 3 rukun panjang. Jadi itu secara umum. Macam tu juga makmum tadi, dia muafiq, elok je. Dia makmum. Imam rukuk, dia tak nak rukuk. Saja. Boleh. Dia tu muafiq. Makmum tadi muafiq. Imam rukuk, dia tak nak rukuk. Sedangkan dia dah habis baca Fatihah pun. Imam i'tidal, dia duduk diam lagi. Dia duduk lagi. Dia tak nak rukuk lagi. Imam gerak, batal juga. Jadi secara umum, makmum tak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun. Kecuali uzur, dan uzur tu ada 9. Kita baru bahas 1. Okey. Begitu juga, makmum tak boleh cepat daripada imam 2 rukun juga. Dia tak boleh ketinggalan 2 rukun, dia tak boleh cepat daripada imam 2 rukun. Ini pelik sikit lah. Dan orang kita tak biasa buat. Baguslah tak buat. Cuma hukumnya, makmum tak boleh cepat daripada imam 2 rukun. Kenapa dia cepat pada imam? Saja dia. Contoh, imam tak rukuk, dia rukuk dah. Makmum tadi. Baca Fatihah, lambat imam, aku rukuk dulu. Boleh ke? Boleh dari sudut batal tak sembahyang? Tak batal. Rukuk lah. Tak batal. Lepas tu makmum tadi, i'tidal. Imam dah berdiri lagi ni. Dah baca surah ke apa ke. Makmum tadi i'tidal. Makmum tadi tak batal. Sebab dia telah ketinggalan 2 rukun. Makmum tadi turun untuk sujud. Sedangkan imam masih lagi duduk baca surah ke, duduk berdiri lagi. Baru batal. Cuma dari sudut makmum meninggalkan imam. Makmum cepat daripada imam 2 rukun tadi, dia ada ancaman.
Nabi ancam dia, sesiapa yang buat perangai macam ni, sebelum imam angkat kepala, dengan maksud imam belum bergerak, dia dah bergerak, ataupun imam tak bergerak-gerak, dia pergi dulu pada imam, ancamannya dibangkitkan dekat padang mahsyar nanti dengan kepala kaldai. Itu ada ancaman. Berdosa, tapi tak batal. Jadi kalau makmum, imam tak rukuk ke sujud ke, duduk di antara dua sujud ke, sama semua. Imam sujud, dia sujud. Imam tak angkat kepala lagi, dia duduk di antara dua sujud. Dengan sengaja. Tak batal. Lepas tu dia kata, lambat imam ni, dia sujud yang kedua. Dia tinggal imam. Tak batal. Tapi ancamannya dibangkitkan nanti kepala kaldai. Dia angkat kepala daripada sujud yang kedua, makmum yang cepat daripada imam tadi, baru batal. Sebab dah lebih 2 rukun. Itu hukum basic dia panggil. Jadi, makmum yang was-was dan tak sempat habis Fatihah kerana kewaswasan dia tadi, dia jadi hukum dia macam orang normal, macam orang biasa tadi itulah, iaitu dia hanya boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun saja. Jadi dia duduk baca Fatihah dalam keadaan dia muafiq, imam rukuk tapi dia was-was, maka dia tak maaf. Imam i'tidal, dia tak habis lagi. Imam turun sujud, dia telah ketinggalan daripada imam 2 rukun, lebih 2 rukun, batal. Okey. Jika dia sempat, macam ni kalau dia sempat. Ni. Dan jika tetapi adalah orang itu jika ia mentamamkan, menyempurnakan Fatihahnya dahulu daripada bahawa turun imamnya kepada sujud, maka dapat rakaat. Kalau dia sempat baca Fatihah, imam i'tidal ni, yang makmum was-was tadi, sempat baca Fatihah, rukuk, baru imam sujud, lega. Tapi lega-lega pun hati-hati. Sebab sekarang ni dia rukuk, imam sujud, maknanya dia ketinggalan 2 rukun. Tak batal lagi. Imam angkat kepala, dia batal. Jadi dia kena i'tidal cepat-cepat. Bila dia i'tidal, imam masih lagi sujud, dia dah ketinggalan 1 rukun. Lega sikit lah. Dia sujud, baru dia nak sujud, imam angkat kepala, duduk di antara 2 sujud. Dia ketinggalan 1 rukun. Lega lah sikit. Lepas tu dia duduk di antara 2 sujud dengan imam, settle lah. Dalam kita sembahyang, makmum tak boleh, jangan ditinggalkan, jangan terkebelakang daripada imam 2 rukun. Mesti kena ada sentiasa duduk dalam 1 2 rukun, 1 2 rukun. Tapi yang terbaik, imam pergi terus pergi, imam pergi terus pergi, imam arahkan, sujud terus sujud. Itu terbaiklah dari sudut sah tadi tu. Jangan main jauh sangat. 1 2 2 je, cepat-cepat kejar 1. Biar 1 2 1 2 je. Okay. Dan jika tidak boleh ia mentamamkan dia Fatihahnya, teruk sungguh was-was. Imam dah rukuk, sedangkan dia muafiq dan dia was-was. Imam dah rukuk, tak habis lagi. Imam i'tidal, tak habis lagi. Dia kata, dalam masa 3 saat lagi, 2 saat lagi, imam akan turun. Aku habis batal lah. Sekarang apa dia nak buat? Ada lagi ni, imam sami'allahu liman hamidah. Dia ni duduk sirah, duduk gitu lagi. Okay. Dia kena buat keputusan segera. Imam gerak je, Allah, batal lah dia. Dalam masa 1-2 saat lah tu, imam sami'allahu liman hamidah, dia kena buat dalam 1-2 saat je dia ada. Kalau tidak, batal. Jika dia tidak boleh mentamamkan Fatihahnya sebelum lagi turun imam kepada sujud, imam belum gerak untuk sujud, wajib tu, ia meniat mufaraqah, berpisah dengan imam. Dan jika tiada niat mufaraqah, batal sembahyangnya, tak boleh buat apa dah. Kalau makmum tadi, bila imam dah i'tidal, ada 1-2 saat lagi untuk imam turun sujud, dia kata, rukuk je lah, tinggalkan aku punya siratal ladzi tu, batal sembahyang. Sebab tak baca Fatihah. Dia muafiq yang tak dimaafkan kerana was-was. Dia wajib habiskan Fatihah. Maka kalau dia tak habiskan, dia rukuk, batal. Tapi kalau aku habiskan juga, imam gerak pun batal. Habis nak buat macam mana? Terkepit. Tak ada cara lain. Mufaraqah, habiskan Fatihah dia, sembahyang seorang-seorang. Dan macam ni juga, boleh kita bincang baru ni, boleh juga dia kejar imam. Yalah, dia dah mufaraqah dengan imam dah. Baca waladhdallin, kejar imam, sujud, imam dah sujud. Dia habiskan Fatihah, imam duduk di antara 2 sujud, katalah dia baru habis Fatihah tapi dia dah mufaraqah ni. Dia dah mufaraqah. Kalau tak mufaraqah, batal. Dia pun rukuk i'tidal, kejar imam. Sehingga imam naik rakaat seterusnya, dia baru sempat. Dia sujud, dia pun naik rakaat seterusnya. Dia pun boleh niat makmum masuk balik. Boleh. Tapi masalah balik dia gagap kan, dia bukan gagap, dia was-was kan. Jadi nanti kena mufaraqah balik. Jadi baik sembahyang seorang je lah sampai habis. Lagipun kalau dia nak niat makmum balik setelah dia mufaraqah, tak dapat apa pun. Tak dapat pahala lebih pun. Tak dapat apa. Jadi lebih baik sembahyang seorang je lah.
Okay. Cuma boleh kalau nak masuk balik. Kita dah bahas sebelum ni. Dia tak boleh buat apa dah. Dan sayugianya, pada orang yang was-was, sayugia ni semoleknya, sepatutnya. Begitulah sayugia bahasa dulu kan. Sepatutnya, semoleknya. Pada orang yang was-was, pada orang yang dia tahu dia jenis was-was, yang sudah jadi seperti kejadiannya. Oh, bukan. Dan sayugia ni banyak makna. Kadang-kadang makna wajib. Kadang-kadang makna sunat. Kadang-kadang maksud sepatutnya. Kadang-kadang semoleknya. Sayugia ni. Yang ini bukan maksud tu. Ni maksud sayugia. Macam mana nak buat ayat tu? Ni lain sikit ni. Dan sayugia, nanti tengok penerangan ni, cuba lepas tu fahamkan apa maksud sayugia ni. Dan sayugianya, pada orang yang was-was, yang dia tahu dia tu was-was, yang sudah jadi seperti kejadiannya. Sudah jadi seperti kejadian. Dia was-was. Tapi was-was dia tadi, dah sebati dengan diri dia. Itu lah. Dia bukan seperti kejadian. Dia bukan was-was ni bukan kejadian. Kejadian ni maksud apa? Kalau orang Melayu panggil sejak azali lagi. Memang dah jadi gitu. Itu maksud seperti kejadian. Memang gitu dah. Dia lahir dah begitu dah. Dia memang gitu dah daripada kecil. Itu seperti kejadian. Sedangkan orang was-was ni bukan seperti kejadian. Dah tu nama was-was. Dia memang was-was. Maknanya was-was dia bukan seperti kejadian. Dia bukan asalnya gitu. Sebab dia was-was jadi gitu. Tapi dengan lamanya was-was, dah jadi macam sebatilah diri dia. Dah jadi macam memang dia daripada dulu gitu. Sedangkan dulu tak gitu. Itu maksud dia. Sekira-kira, tiada boleh lagi tiap-tiap orang melihat akan dia. Sekira-kira, agak-agak kalau orang tengok kat dia ni, aku tengok was-wasmu ni, orang tengok, orang ramai tengok was-wasmu ni, melihat akan dia, dapat ia meninggal akan dia, tiada boleh lagi tiap-tiap orang melihat akan dia dapat meninggal akan dia. Dia kena tiada tu. Sekira-kira tak boleh lagi. Tak boleh orang yang tengok dia, orang tu kata engkau ni memang tak boleh lagi tinggalkan kau punya was-was. Dia panggil, orang dulu panggil bertanah. Banyak bahasa dulu belajar malam ni. Dia panggil bertanah. Was-was dia telah bertanah. Orang sekarang panggil sebati. Bertanah ni maksud itulah. Bertanah lah. Boleh faham bertanah. Dah jadi bertanah. Was-wasmu ni dah bertanah dah. Bertanah tu maksud tak boleh pisah dah. Dia bukan dia daripada lahir gitu kan. Dia jenis was-was tapi was-was dia sampai tak boleh buat apa. Kalau tengok ni tak ada harapan dah. Tak ada harapan apa? Was-was tu tak ada harapan nak elok dah. Tu. Siapa kata gitu? Bukan dia. Orang kata. Sebab tu dia kata kat sini. Tiada boleh lagi tiap-tiap orang melihat. Orang yang tengok. Aku tengokmu ni. Rasa dah 20 tahun tak? Tak ada harapan dah was-was ni. Dah jadi bertanah dah. Dah sebati dah. Tak boleh perobat dah. Puas buang saka tu. Tak buang-buang tak boleh. Puas ludah lah. Tak hilang-hilang saka. Tuih. Tak hilang-hilang saka ni. Saka was-was ni. Jadi macam mana? Dihubungkan padanya seperti orang yang lambat gerak diamnya. Seperti barang yang tersebut oleh Syekh Ibn Hajar pada Tuhfah. Jadi orang macam ni, asalnya dia was-was. Tidak dimaafkan 3 rukun panjang. Tak maaf sebab dia was-was. Tapi oleh kerana was-was dia teruk sangat. Dan kalau orang semua pakat tengok, dia memang tak ada harapan untuk elok. Maka dia dimaafkan macam mana orang yang lambat bergerak. Orang yang nak bangun lambat. Nanti dia akan ketinggalan tu. Imam dah baca Fatihah separuh. Katalah rakaat ketiga, dia baru sampai naik. Jadi bila dia jenis lambat gerak diamnya, jadi orang ni dimaafkan 3 rukun panjang. Maka walaupun dia tu was-was, tak dimaafkan 3 rukun panjang. Tapi kalau was-was dia tu sampai orang tengok tak ada harapan nak berubat, dimaafkan juga. Kalau tidak naya dia. Tak boleh, dia memang tak boleh jemaah. Tak boleh berjemaah lah dia. Memang tak boleh berjemaah. Kalau berjemaah je, rakaat pertama ke rakaat kedua, lepas tu kena mufarakah. Naya lah dia. Jadi kalau orang sekadar was-was biasa-biasa, tak maaf. Tak maaf lah. Tapi kalau itu pun kena majoriti lah.
Tengok, tu bertanya 10 orang. Agak-agak dia ni, was-was dia ni macam mana? Tak ada harapan dah. Kau? Tak ada harapan. 8 orang kata tak ada harapan. Maka dia dikira bertanah lah tu. Dia kira sebati. Satu. Jadi yang pertama, masalah pertama kita dapat faham, orang yang gagap, berat lidah, nak baca tu lambat, menyebabkan imam dah rukuk, dia belum habis Fatihah, maaf bagi dia 3 rukun panjang. Maaf ketinggalan daripada imam. Jika dia was-was, tak maaf 3 rukun panjang, hanya dimaafkan 2 rukun. Okay. Satu. Keduanya, daripada 3 masail itu, 3 masail dia ada 3, ni yang kedua. Yang kedua daripada 3 masalah tu. Iaitu orang yang syak. Dia syak. Syak ni 50-50, 50-50. Tu syak. Zan, sangkaan kuat. Yakin 100%. Was-was 30%. 30-70. Tu was-was. Kedua daripada 3 masalah yang kedua lah, iaitu orang yang syak 50-50, 50-50. Dahulu daripada rukuk. Dahulu tu sebelum rukuk. Makmum tadi tak rukuk lagi. Sebelum makmum rukuk. Dia syak. Makmum rukuk makmum belum rukuk. Sebelum makmum rukuk, dia syak. 50-50. Dan kemudian tu selepas. Daripada rukuk imam. Imam dah rukuk, makmum tak rukuk lagi. Imam Allahu Akbar, tiba-tiba makmum tadi syak. Tapi makmum tak rukuk lagi. Syak apa benda? Adakah ia sudah membaca Fatihah? Ia makmum tadi. Aku ni baca Fatihah dah ke belum lagi? Atau belum lagi? Imam dah rukuk. Dia baru, Allah, tadi baca ke tak Fatihah tadi? Sudah ada apalah. Imam baca tadi, surah apa? Imam baca surah panjang tadi. Sedap dengar. Tak ingat lepas amin tu ada baca Fatihah ke tidak? Fikir balik. Tak ingat. 50-50 lah. Mungkin baca, mungkin tak baca. Mungkin baca, mungkin tak baca. 50-50. Iman dah rukuk ni. Iman lagi 1-2 saat nak sami Allah al-Mahmidah ni. Makmum ni kena buat keputusan segera. Masa dia berdiri ni. Dia syak 50-50. Apa perlu dia buat? Maka wajib ia makmum membaca Fatihah. Dia tak boleh rukuk. Dia wajib baca Fatihah. Maka dimaafkan makmum tadi ketinggalan ia daripadanya, imam 3 rukun yang tersebut itu rukun panjang. Jadi bila imam rukuk, Allah. Fikir balik, aku tak tahu. Rasa macam baca, rasa macam tak baca, rasa macam baca, rasa macam tak baca. 50-50. Maka dia, Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah liman hamidah. Biarkan. Dimaafkan 3 rukun banyak atau 5 rukun keseluruhan kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Sujud lah. Kan? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas. Allahu Akbar. Duduk atas sujud. Gitulah. Baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Sujud yang kedua dah. Amin. Allahu Akbar. Kejar imam. Maka jika imam sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua sampai sekurang-kurang baca Fatihah, iaitu kadar begini kedudukan imam, sebelum imam gini dia dah rukuk, settle masalah. Kejar imam. Okey. Itu nanti. Itu satu lagi. Sabar dulu. Belum lagi. Ada kat bawah tu. Ada bawah. Itu memang jam. Okey. Dimaafkan 3 rukun. Dimaafkan 3 rukun Takut ada ketinggalan jap. Ini kejap. Ini masalah, dalam masalah dia syak baca ataupun tidak. Ketika imam rukuk, dia tak rukuk lagi, dia syak. Aku baca atau tidak 50-50. Okey, 50-50. Baca ke tak 50-50. Tapi kalau imam rukuk, dia syak, dia yakin baca. Yang dia syak habis ke tak habis? Yang ni tak payah layan. Maksudnya rukuk. Imam Allahu Akbar. Tadi aku baca Fatihah. Memang ingat baca. Ingat sebab tadi dia ulang. Maliki yaumiddin. Silap tu dia pun. Maliki yaumiddin. Dia ingat yang tu contohlah. Lepas tu dia tak ingat dah. Dia habiskan ke tidak. Ketika imam rukuk, dia yakin dia baca. Yang dia syak, habis ke tak habis. Sempurna atau tidak. Yang ni jangan layan. Jadi tak perlu layan. Rukuk aja.
Sebab dia yakin baca. Habis yang kata tadi, wajib baca tadi, itu kalau dia syak baca ataupun tidak. Yang tadi dia yakin baca, cuma syak sempurna ataupun tidak. Dia macam masalah lain, kita masuk masalah lain. Sekejap lagi kita jawab soalan tadi tu. Contoh masalah lain, kita lompat ke masalah lain. Sebab dia kaedah dia gini. Syak dalam sebahagian perkara, daripada apa yang telah diselesaikan, tidak memberi mudarat. Ini kaedah fiqh. Syak daripada sebahagian perkara, daripada apa yang telah diselesaikan, tidak memberi mudarat. Tetapi jika syak sebahagian perkara, daripada apa yang sedang dilaksanakan, dia memberi mudarat. Contoh bab Fatihah tadi. Dia syak ketika dia nak rukuk, imam rukuk dia nak rukuk. Dia yakin baca. Dia syak sempurna atau tidak, maka tak payah layan. Tapi kalau tengah dia baca Fatihah, siratal ladzi, tengah baca Fatihah, tiba-tiba dia syak, tadi baca ihdinas sirat tak? Itu wajib dia baca ihdinas siratal mustaqim. Apa bezanya? Yang ketika imam rukuk, dia baru nak rukuk, kemudian dia syak, aku yakin baca syak sempurna ataupun tidak, dia dah habis baca Fatihah dah. Dia dah habis baca Fatihah dah. Tiba-tiba syak, aku tadi sempurna ataupun tidak. Yakin baca, cuma sempurna ataupun tidak, tak payah layan. Tapi kalau tengah baca Fatihah, siratal ladzi, kejap, tadi baca tak ihdinas sirat? Oh, syak dia. Yang itu dia wajib baca ihdinas siratal mustaqim, kerana dia sedang membaca. Ketika dia sedang membaca Fatihah, tiba-tiba dia waswas, dia syak, ada yang tak baca Fatihah, ada ayat tak baca, dia wajib ulang mana yang dia syak. Tapi kalau dah habis baca dah, lepas tu baru syak, baca confirm 100%, memang aku baca, cuma sempurna atau tidak, itu tak payah layan. Nampak beza dia? Okey, tengah dia basuh tangan, ambil uduk. Dia sama, dia semua kaedah fiqh ni boleh pakai kat semua. Dia tengah dia ambil uduk, dia basuh tangan. Ketika dia basuh tangan kiri, dia teringat, tadi aku basuh tak tangan kanan? Dia syak basuh ataupun tidak tangan kanan ketika dia basuh tangan, iaitu tangan kiri. Wajib dia basuh tangan kanan. Tapi kalau dia dah basuh kaki, tadi aku basuh tangan kiri, tangan memang basuh. Confirm basuh tangan, yakin. Cuma sempurna ke tak? Kena siku ke tak? Basuh dua-dua tangan ke basuh sebelah? Ketika bila dia syak yang dia ni sempurna atau tidak? Ketika basuh kaki, tak payah layan. Tapi kalau tengah basuh tangan, dia syak, tadi aku basuh ke tidak? Tangan aku yang sebelah lagi, wajib basuh. Tak dia punya. Ketika sedang buat perkara itu, tiba-tiba syak perkara itu, maka wajib dilayan. Maksudnya wajib basuh lah. Kalau dia syak, dia yakin basuh, tapi dia syak sempurna ataupun tidak, waktu tu dah habis dah, bab tu dah habis dah, anggota tu dah laut, dah jauh dah pergi, tak payah layan. Dia syak basuh ataupun tidak, dia syak basuh ataupun tidak tangan ketika dia basuh kaki, dia syak basuh ataupun tidak, bukan sempurna ataupun tidak, basuh ke tak, aku basuh ke tak tangan aku tadi, kepala lah, aku sapu tak kepala aku tadi ketika basuh kaki. Dia syak sapu atau tidak, maka dia wajib sapu kepala. Betul, walaupun dia dah basuh kaki, kaki dia tak dikira, dia wajib sapu kepala dan basuh kaki. Sebab dia syak sapu ataupun tidak. Tapi kalau dia syak memang sapu, confirm, sempurna ataupun tidak, ketika dia syak tu ketika basuh kaki, tak perlu layan, sebab dah lepas. Nampak dia punya tu. Dia syak ketika sembahyang, 3 ke 4, tengah sembahyang, tak salam lagi, 3 ke 4, dia syak 3 ke 4, wajib dilayan dengan maksud ambil 3 tambah 1. Tapi lepas sembahyang 3 ke 4, tak payah peduli. Lepas sembahyang tadi 3 ke 4, tak perlu peduli, sebab dah habis. Jadi ketika kejadian itu, ketika perbuatan kita tu syak, wajib layan. Syak apa ni? Syak buat ataupun tidak, wajib layan. Jika perkara tu dah lepas, syak, tak payah layan. Jadi dalam masalah Fatihah tadi, dia syak baca ataupun tidak ketika imam rukuk, dia syak baca ataupun tidak, maka dia wajib layan dengan maksud wajib baca Fatihah sampai habis, dimaafkan 3 rukun panjang. Kalau dia syak memang baca Fatihah, cuma tadi sampai waladhdallin ke tak, macam sampai kot, macam tak sampai, tak perlu layan, sebab dia yakin baca, cuma yang dia syak sempurna atau tidak. Itu kaedah fiqh tu boleh bawa pergi kat semua. Bab zakat, bab apa, semua. Dia yakin bayar zakat 15 tahun lepas, tak kisahlah zakat harta ke, zakat emas ke, zakat apa ke, zakat fitrah, dia yakin bayar, cuma syak dia cukup tak cukup, tak perlu layan.
Tapi kalau dia kata, aku bayar ke tak zakat fitrah 15 tahun lepas. Bayar ataupun tidak. Bukan sempurna atau tidak. Bayar atau tidak. Wajib bayar. Qadha. Bayar zakat fitrah balik. Sebab dia syak bayar ataupun tidak. Tapi kalau dia kata, yakin bayar. Cuma cukup lah. Apa dia yang resip tu, aku ambil 6 ke 7? 6 ke 7? 6 ke 7? Yakin bayar. Tapi syak sempurna ataupun tidak. Tak boleh peduli. Sebab benda dah lepas. Kalau tidak, kena dengan was-was lah jawabnya. Kena main dengan setan. Okey. Okey, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. 2 masalah dah. 2 masalah syak. Dan yang ketiganya, daripada masail yang tersebut itu, yang ketiga pula. Ada 8, ada 9, ni yang ketiga. Daripada masail yang tersebut itu, iaitu mereka yang lupa. Ia daripada, dia lupa baca Fatihah. Hingga rukuk imam. Dan sebelum lagi ia rukuk. Imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi macam tadi juga. Cuma yang tadi dia, aku baca ke tak, 50-50, syak. Yang ini yakin tak baca. Lebih kurang sama lah. Tapi dah dia nak buat dia, tak apalah. Yang ketiga ni lebih kurang sama yang kedua. Cuma yang kedua, dia syak aku baca atau tidak. Mungkin baca 50%, mungkin tak baca, kekuatan tu 50%, keyakinan tadi. Yang masalah nombor 3, memang tak baca. Yakin tak baca 100%. Jadi kalau kita cerdik dah tahu dah jawapan nak buat apa. Kalau syak pun kena baca, kalau yakin tak baca, lagilah kena baca, tak boleh rukuk. Okey. Cerdik lah tu. Lupa ia daripada membaca Fatihah, lupa sungguh hingga rukuk imamnya, imam dah rukuk, dan sebelum lagi ia rukuk, makmum tadi tak rukuk lagi, maka teringat bahawasanya ia belum lagi baca Fatihah dengan yakin, maka wajib ia membacakan dia, wajiblah makmum tadi, maka dimaafkan ketinggalan hingga 3 rukun yang panjang-panjang, sama juga adalah, sehingga imam sujud yang kedua, makmum tadi kena habiskan Fatihah, imam gerak untuk naik rakaat seterusnya, makmum tadi kena habiskan Fatihah dan rukuk, baru dapat rakaat, dan kejar imam. Okey, habis. Maka adalah masalah ini, ceraiannya antara masalah yang dahulu, masalah yang nombor 2, dengan masalah ni dia kata, bahawasanya yang pertama, masalah yang sebelum yang nombor 2 tadi, ia syak adakah baca atau tidak. Maka masalah ini, masalah yang ketiga, yakin akan dia, membaca akan dia. Yakin akan dia, tiada ia membaca akan dia. Itu je lah bezanya. Yang masalah kedua syak, masalah ketiga yakin tak baca. Kalau kita sekarang gabung lah. Syak atau yakin tidak membaca. Lagi settle lah. Tapi dia nak buat, tak apalah. Kita bagi je lah. Okay. Habis. Maka dengan sebab ni dimaafkan 3 rukun panjang. Syak pun dimaaf. Yakin tak baca pun dimaaf. Bukan sengaja tak baca. Kalau dia sengaja tak maaf. Imam duk baca Fatihah, duk baca surah. Elak loh, malah aku baca. Tahu, dia bukan terlupa, bukan. Imam rukuk, Allah, rukuk pula imam ni. Padahal kalau dia baca elok, orang lain semua elok. Rukuk pula. Bila dalam keadaan macam ni, dia tidak dimaaf. Sebab yang dimaaf, dia lupa membaca. Imam rukuk, baru dia sedar, aku memang lupa. Memang aku yakin tak baca Fatihah lagi kerana lupa. Bukan saja-saja kerana uzur, lupalah. Yang ni tak saja je, malah relax lu. Jangan baca lagi, buat apa? Awal relax lu. Imam rukuk, dia Allah, aku tak baca langsung lagi. Makmum macam ni tak maaf 3 rukun panjang. Tak. Sebab dia bukan lupa, dia sengaja. Makmum macam ni cuma dimaaf 2 rukun saja. Imam rukuk, imam i'tidal, dia mesti rukuk dengan segera dan habiskan Fatihah. Biasa sempat tak? Dan mufaraqah. Kalau tak mufaraqah, imam gerak, batal. Tu je lah. Siapa suruh buat kerja pelik gitu? Buat kerja pelik gitu, siapa suruh? Jadi dia kena mufaraqah. Dia tak mufaraqah. Ya, aku nak baca surah lagi. Imam pun Allah. Bergerak je untuk sujud. Dia, wallahualam. Amin. Konon-konon lah. Dia pun rukuk i'tidal. Tak. Batal lama dah. Mufaraqah ajalah. Kalau nak masuk balik dengan imam, mufaraqah, baca sampai habis, kejar imam, sampai dengan imam tadi, niat makmum balik. Ikut imam balik. Walaupun tak dapat apa-apa, tak dapat pahala apa, tak dapat kelebihan apa-apa pun. Tapi taklah pelik pada orang. Nanti kan orang tengok, saya pelik macam tu je lah. Okay. Ini jawab soalan ni. Adapun jika syak ia, makmum tadi syak, atau teringat ia, terkemudian daripada sudah ia rukuk dan rukuk imamnya. Baru sampai, cepat sangat.
Cepat sangat soal, baru sampai. Imam dah rukuk, dia pun dah rukuk, baru teringat. Okey, ada dua perkara. Yang pertama, imam rukuk, dia rukuk. Ketika dia rukuk dengan imam, syak dulu, syak. 50-50. Aku baca Fatihah tadi tak? Macam tak baca. Macam baca. Macam tak baca. Macam baca. 50-50. Sama berat. Okey, satu masalah. Gantung dulu jawapannya. Yang kedua, ketika imam rukuk, dia rukuk. Aku yakin tak baca Fatihah tadi. Tapi sebab lupalah, bukan sengaja. Kalau sengaja, batal lah. Allah tadi tak baca dengan yakin. Dua masalah ni sama je. Satu syak, satu yakin tak baca. Satu syak baca atau tidak, imam dah rukuk, dia pun dah rukuk. Okey. Macam mana nak buat? Maka tiada boleh lagi ia kembali baca Fatihah. Jangan dia buat kerja, bangun balik. Habis tu dia nak buat apa? Tetapi wajib berkekalan ia mengikut imam. Maksudnya terus ikut imam aja. Makmum tadi tak boleh dah. Kalau dia berdiri balik, kemudian baca Fatihah, dia kata tak semua baca Fatihah, dia berdiri balik. Dah rukuk, dia qiyam balik. Batal sembahyang. Habis tu ikut je imam. Dan wajib ia datang kemudian daripada salam imamnya satu rakaat. Maksudnya lepas imam salam, tambah satu. Tapi jangan bertukar. Jangan bertukar dengan kalau imam atau sembahyang seorang. Ini hanya peraturan makmum. Bila imam dah rukuk, makmum baru rukuk, kemudian teringat tak baca, atau syak baca atau tidak Fatihah, tak boleh dah nak kembali. Itu hanya makmum. Kalau yang berlaku tu sembahyang seorang, bukan makmum, sembahyang seorang. Dia tengah rukuk, Allah tadi lupa baca Fatihah. Yang itu, tak apa. Tidak terus sembahyang macam biasa. Nanti tambah satu. Batal sembahyang. Tak boleh. Kalau dia sembahyang seorang, ketika dia rukuk contoh, aku yakin tak baca Fatihah tadi. Dia wajib diri untuk baca Fatihah. Rukuk dia tadi kira tak kira. Sebab dia bukan sengaja, lupa kan. Dia berdiri, baca Fatihah, lepas tu rukuk balik. Habis rukuk tadi, rukuk tak dikira. Atau mungkin dia sujud. Ketika dia sujud, tadi aku, samalah, sama ada syak ataupun yakin. Baca Fatihah ke tak? Baca Fatihah ke tak? Baca Fatihah ke tak? Ataupun yakin tak baca Fatihah. Sedangkan dah rukuk, dah sujud dah ni. Wajib dia bangun. Ni sembahyang seorang. Wajib dia bangun, baca Fatihah. Habis rukuk yang tidak sujud, semua tak kira. Batal ke? Tak batal sebab tak sengaja. Lupa. Tu sama. Lagi teruk. Kejap. Belum. Yang lagi teruk tu belum. Sehingga bila ni? Sehingga bila yang dia kena pergi balik ni? Yang sembahyang seorang ni? Sehingga dia tadi sampai rukun yang sama. Baru tak payah pergi. Contoh, tadi Fatihah, lupa Fatihah. Dia ingat pada kita ambil pula sujud yang kedua. Ketika dia sembahyang seorang. Sujud yang kedua, baru teringat. Aku tak baca Fatihah tadi. Ataupun teringat, aku baca kedok Fatihah. Mana-mana satu lah. Okay, kita ambil, dia yakin tak baca. Ketika dia sujud yang kedua, dia wajib bangun, baca Fatihah, rukuk yang tidak, semua tak kira. Okay. Semua saya dah bagi contoh dah. Rukuk yang tidak, semua dah bagi contoh dah. Macam mana kalau dia dah memang sampai rakaat seterusnya dah? Dia tak baca Fatihah ni. Dia rukuk yang tidak, sujud, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, bangun, Allah, aku tadi tak baca Fatihah. Yang tadi. Kalau dia teringat masa sujud, bangun. Kalau dia teringat masa dia berdiri, memang rakaat seterusnya, nak pergi je ni? Gegar. Tak payah pergi. Memang dia dah pergi dah. Bila dia sampai rukun itu, habis. Biar je. Biar macam mana? Rakaat yang sebelum tu, itulah dikira rakaat ni. Dia tak payah pergi dah. Sebab memang dia di situ. Maka dia baca Fatihah, rukuk yang tidak, nanti tambah satu. Sebab apa dia tak perlu pergi? Sebab dia memang dah pergi. Sebab dia memang setelah berada di situ. Nak pergi macam mana? Kalau dia tengah duduk di antara dua sujud, kemudian terlupa, aku tak baca Fatihah tadi, boleh dia bangun. Sebab dia tengah duduk di antara dua sujud, baru teringat. Kalau dia teringat masa tengah berdiri, macam mana dia nak pergi? Jadi tak payah pergi. Kira ganti terus. Okey. Seterusnya, macam mana kalau dia ingat ketika rukuk rakaat satu lagi tu? Ataupun sujud rakaat satu lagi. Yang dia tak baca Fatihah ni. Rukuk yang tidak, tak ingat lagi. Sujud, duduk di antara sujud, naik rakaat seterusnya, tak ingat lagi. Baca Fatihah, rukuk, baru teringat. Aku tak baca Fatihah, bukan yang baru ni, yang sebelum tu. Ataupun ketika sujud, aku tak baca Fatihah, bukan rakaat sebelum ni, rakaat yang satu lagi tu. Baru teringat. Tak perlu buat apa-apa juga. Dia tak perlu, dia tengah sujud ni, contoh dia sujud, dia pun berdiri balik. Sebab apa? Sebab dia kata, tadi kan kena berdiri balik.
Yang kata berdiri balik tu, wajib berdiri tu, apabila tak sampai lagi rukun yang, istilah dia panggil rukun yang seumpama. Dia rukuk, dia tak baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Baru teringat. Maka wajiblah dia berdiri. Tapi kalau dah sujud, duduk atas sujud, sujud, naik rakaat seterusnya, rukuk, i'tidal, sujud. Dia dah terlepas dah banyak tu. Maka berdiri dia yang rakaat seterusnya tu, itulah sebenarnya rakaat yang sebelum. Dia tak perlu dah nak berdiri. Sebab dia dah telah ketinggalan satu pusingan dah. Satu pusingan dia dah ketinggalan. Dia tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri, batal. Jadi maknanya, kalau orang kata bagi soalan gini, dia tak baca Fatihah. Ketika dia sujud, dia teringat, aku tak baca Fatihah. Ni sembahyang seorang Kalau jadi makmum, dia kena ikut imam. Nanti imam salam tambah satu. Sebab tuntutan ikut imam tu kuat. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Walaupun musalah tadi kena ikut juga. Tunggu imam salam nanti tambah satu. Ini tak, ni sembahyang seorang. Jadi kalau orang tanya, orang yang belajar lah, orang tanya, jika dia tak baca Fatihah sembahyang seorang, dia pun sujud, masa dia sujud tu, dia teringat, dia tak baca Fatihah lagi. Adakah wajib dia bangun? Kalau orang mengaji, dia kena tanya dulu, sujud yang mana? Sujud yang dia tak baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Sujud tu wajib bangun. Tapi kalau dia kata bukan sujud tu, sujud satu lagi tu. Sujud, dua sujud, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Sujud tu. Tak perlu buat apa-apa. Tak perlu buat apa-apa sebab dah jauh sangat. Habis tu macam mana? Nanti sepatutnya salam tambah satu. Payah weh. Penipal weh. Gitulah. Jadi soalan tadi dia kata, imam dah rukuk, dia pun dah rukuk, maka dia tak boleh buat. Okey, yang lagi huru-hara, Yang tadi sembahyang seorang. Maka dia tak boleh ikut peraturan ni. Peraturan dalam kitab kita jika jadi makmum. Okey. Macam mana kalau dia imam? Ini yang huru-hara ni. Biasanya rakaat ketiga keempat lah sebab tak bunyi. Ya, ataupun sembahyang zuhur asar. Kalau sembahyang biasa, rakaat pertama, rakaat kedua biasa tak jadi. Rakaat ketiga, rakaat keempat lah. Imam tak baca Fatihah. Kata rakaat ketiga, imam tak baca Fatihah. Dia lepas dia tahiyat awal tu terus bangun. Allahu Akbar. Tak tahu berangan apa benda tu. Imam tak boleh guna peraturan ni juga. Imam kena guna peraturan macam sembahyang seorang. Dengar, duduk saja tak tahu. Berangan ke apa ke baru datang tadi. Imam datang tadi baru lepas kena marah dengan bini. Sekabut kepala ni. Sudah ke? Tak tahu lah. Buatlah masalah macam ni pun. Jadi biol ke apa ke. Blur ke apa. Okay. Kemudian dah lama sikit, Allahu Akbar, rukuk. Makmum pun rukuk lah. Kita ambil sujud lah, best sikit. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Masa tu dia teringat, Allah, aku tak baca Fatihah. Ataupun, aku baca tak Fatihah tadi. Sama syak, 50-50. Ataupun yakin. Macam ni imam nak buat. Dia tak boleh ikut peraturan makmum. Makmum, ya, teruskan sembahyang. Sebab dia kena ikut imam. Dia imam. Dia kena ikut peraturan macam sembahyang seorang. Terus bangun. Agak-agak makmum buat apa? Subhanallah. Subhanallah. Apa pula ni sujud sekali. Jam. Memang jam masa ni. Masa ni memang makmum boleh selalu. Biasanya makmum kalau dia tak mufarakah batal lah. Imam turun balik. Imam batal. Habis. Kalau imam turun balik, imam batal. Sebab subhanallah. Sudah nak buat apa ni? Sudah tak ada apa dah lah. Dia pun turun balik. Habis. Makmum, imam tadi batal. Tapi imam pandai. Dia tegak duduk juga. Baca Fatihah. Sebab kalau imam teruskan sembahyang, dia sujud ni. Dia ingat, aku tak baca Fatihah dengan yakin tadi. Ataupun aku baca ke tak. 50-50. Pergi mari. Tak berkesudahan. 50-50. Syak. Imam tadi, tak apalah. Aku pura-pura lah. Macam duduk je lah. Buat macam teruskan sembahyang. Batal. Berdosa dan batal. Bukan kata boleh pilihan. Sama ada kesian kat makmum nanti huru-hara. Aku sembahyang macam biasa je lah. Nanti aku balik, aku sembahyang balik. Tak boleh. Berdosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab dia dah batal dan dia pura-pura sembahyang. Imam tadi. Tak boleh. Memang peraturan dia, imam kena macam mana? Buat macam sembahyang seorang tadi. Dia pun bangun. Bila dia bangun, Allah, panjang pula makmum kata. Sepatutnya, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Tiba-tiba, Allah. Panjang kan? Dia tengok-tengok, imam berdiri. Makmum pun, subhanallah. Aku tak peduli. Baca Fatihah. Lepas tu rukuk Makmum tadi nak buat apa agak-agak?
Jam tu. Tak tahu. Jangan dijek belakang imam. Seolah homo. Berbawa jek belakang imam. Macam mana nak buat? Makmum tu biar dulu. Imam dulu. Imam pun rukuk je. I'tidal, sujud. Duduk sujud. Begitulah. Dan sempurnakan sembahyang sebelum salam sunat sujud sahwi. Tak sujud pun tak apa. Sunat sujud sahwi. Okey, itu bahagian imam. Bahagian makmum tadi, oleh kerana makmum tadi duduk di antara dua sujud, dia adalah rukun pendek. Memanjangkan rukun pendek batal. Yang dalam bab ni ada dalam kitab Qaulul Tam. Kitab tentang imam makmum yang tebal sikit lah. Makmum tadi dia tak boleh duduk di antara dua sujud. Dia duduk sekejap boleh. Lepas tu dia tengah loading. Buat apa pula ni? Masalahnya dia tengah fikir. Dia tak boleh lama duduk. Rabbi fili warhamni. Nak buat apa benda ni? Baca berni. Mu nak buat apa? Mu nak buat apa? Dia tak tahu kan? Dia tak boleh lama. Dia tak boleh lebih daripada bacaan tahiyat. Berapa saat baca tahiyat? 10 saat. Ada? 10. Makmum tadi, dia tak boleh duduk di antara dua sujud lebih daripada 10 saat. Kau tidak batal. Sebab dia rukun pendek. Jadi makmum tadi dia kena sujud. Tunggu dekat sujud. Tunggu imam kat sujud. Tunggu lama sujud. Imam diri baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud. Bila imam sujud je baru masuk. Matching, ikut imam terus. Itu yang afdal makmum buat. Tunggu. Tapi jam lah, memang jam. Mufaraqah pun boleh. Dan makruh ke mufaraqah? Tak makruh. Sebab bila kesalahan-kesalahan macam ni, tak makruh makmum mufaraqah. Cuma yang afdalnya, jangan mufaraqah. Cuma kena tahulah nak buat apa. Batal. Makmum, dia sujud sekali je lah. Imam naik. Apa hal pula ni? Dia pun naik. Sedangkan dia tahu sujud baru sekali. Batal makmum. Yang tahu, semua batal. Yang tahu, yang bukan pening macam imam jugalah. Kalau dia pening macam imam juga, tak batal lah. Tak batal. Dia kata, dia pun jadi. Aku tadi satu ke dua? Satu ke dua? Imam betul kot. Aku salah kot. Dia pun ikut imam. Tak batal. Sebab dia pun pening macam imam lah. Dia kalau tak sengaja, tak tahu, tak ada masalah. Tak batal. Bila dia berdiri, makmum tadi berdiri, dalam keadaan dia pun rasa betul dah tu. Betul dia ikut imam, makmum tadi tak batal. Tapi makmum yang yakin, baru sekali lah. Habis aku nak buat apa? Ikut je lah imam. Yang ini batal. Ikut je lah. Dia ada dua. Dia panggil aliman, amidan. Dia kena tahu dan dia kena sengaja. Jika tahu dan sengaja, baru batal. Tak tahu ataupun tak sengaja, tak batal. Tapi memang jam lah. Jam. Yang ni jam. Imam janganlah buat salah gini. Okey, nak habiskan sikit. Kemudian rukuk. Maka datang syak atau teringat lupa membaca Fatihah. Yang ini imam dah rukuk, dia pun dah rukuk. Kemudian dia syak atau teringat. Atau yakin tak baca Fatihah. Maka wajib ia kembali kepada qiyamnya. Sekejap. Mana tadi? Tidak boleh lagi ia kembali membaca Fatihah, tetapi wajib berkekalan mengikut imamnya dan wajib ia datang kemudian daripada salam satu rakaat. Ini kalau imam dah rukuk, dia pun dah rukuk, baru makmum tadi teringat, maka dia tak boleh, dia kena teruskan sembahyang ikut imam, nanti tambah satu. Sebab tuntutan mengikut imam tu terlalu kuat. Sehingga kan tak baca Fatihah pun nak buat macam mana? Dah rukuk, mana boleh kembali? Ikut aja imam. Okay, nanti tambah satu. Dan jika syak kemudian daripada ia rukuk. Dia syak selepas dia rukuk. Ni pelik lagi ni. Ni contoh pelik ni. Jika syak makmum tadi syak, kemudian selepas daripada makmum tadi, ia makmum rukuk. Dahulu, sebelum daripada rukuk imam. Maksudnya? Imam tak rukuk lagi, dia rukuk. Pelik contoh ni. Imam tak rukuk lagi, dia rukuk dah. Awal dia rukuk. Kemudian, rukuk imamnya. Jadi makmum tadi, imam tak rukuk, dia rukuk dulu. Kan sebut tadi, tak batal. Tapi ancaman dibangkitkan kepala kaldai. Okey, imam rukuk. Dia rukuk. Makmum rukuk. Imam tak rukuk lagi. Lepas tu, imam rukuk. Okey. Maka ketika imam rukuk, datang syak atau teringat. Makmum tadi, dia syak 50-50. Ataupun dia yakin. Lupa baca Fatihah. Aku tadi baca tak Fatihah? Baca ke tak satu? Ataupun aku yakin tak baca Fatihah. Bila dia teringat? Ketika dia rukuk.
Masa dia rukuk tu, imam tak rukuk lagi. Dia rukuk dulu. Lepas tu imam rukuk. Masa imam rukuk baru dia teringat. Oh, pelik contoh ni. Maka wajib ia kembali kepada qiyamnya dan membaca Fatihah. Ha, nampak beza dia. Maka wajib makmum tadi berdiri untuk baca Fatihah. Sedangkan dia dah rukuk. Maka diuzurkan dia hingga 3 rukun yang tersebut. Itu seperti barang yang tersebut dalam tuhfah dan kita Arab. Berbeza dengan makmum tadi dia rukuk, imam tak rukuk lagi. Kemudian imam rukuk. Bila imam rukuk, dia kata, aku tadi tak baca Fatihah. Apa yang pasal rukuk awal? Aku tadi tak baca Fatihah, baru teringat. Ataupun, aku baca Fatihah ke tak tadi? Tak kisahlah mana-mana satu, sama dua ni. Kalau kita ikut masalah tadi, dia kena ikut imam lah. Nanti tambah satu. Tapi dalam masalah ni tidak. Sebab apa? Sebab dia rukuk dulu sebelum imam rukuk. Yang kata dia kena ikut imam saja, walaupun dia tak baca Fatihah, bila imam rukuk, dia rukuk. Baru teringat. Tak baca Fatihah. Yang ini kena ikut imam. Nanti tambah satu. Ini tidak. Dia rukuk dulu. Dalam keadaan sebenarnya dia tak baca Fatihah. Imam rukuk. Ketika imam rukuk, aku tadi baca ke tak? Ataupun aku yakin tak baca. Dia wajib bangun balik. Maknanya kita dapat faham, rukuk dia sebelum imam tu tak diiktiraf. Tu je. Dia rukuk, imam tak rukuk, dia rukuk dulu. Rukuk dia tak diiktiraf. Bila imam rukuk, dia seolah-olah tak rukuk lagi. Sebab rukuk lebih awal daripada imam, mana dia iktiraf. Maka ketika itu dia ingat, aku tak baca Fatihah lagi. Maka dia wajiblah berdiri. Sebab rukuk dia memang tidak diiktiraf. Itu je. Pelik contoh ni. Pelik. Habis. Akan datang. Biar cukup lah. Sejam lah. Dan nazim. Elok kita ambil dua bait. Yang seterusnya, wadif muwafiqan sunnatal adal wa man li saktati intidharu hasal. Hendaklah dikira orang muwafiq bagi mereka yang mementingkan sunat membaca doa iftitah dan menunggu saktah diam imam sehingga tidak sempat baca Fatihah. Ni saya bagi iklan sikit macam mana. Engkau akan datang. Menarik ni. Dan biasa terjadi. Yang tadi mungkin jarang jadi. Pelik-pelik contoh ni. Contoh ni biasa jadi. Macam mana? Jawapan dia nantilah. Saya nak bagi soalan dia. Macam mana? Dia imam takbir, dia takbir. Kemudian contoh sembahyang Zuhur Asar, dia pun baca Allahu Akbar kabira. Dia baca sunat-sunat. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah wajjahtu semua. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk. Rupanya imam tak baca doa iftitah. Satu. Yang kedua, macam ni nak buat. Imam baca kuat, dia pun tunggu. Waladdallin, amin, Allahu Akbar. Jam imam. Makmum tunggu dulu. Macam mana makmum nak buat? Ada dua jenis makmum. Ada makmum yang dia masuk daripada awal. Dia tunggu imam. Imam baca amin baru nak baca Fatihah. Imam tak baca Fatihah, terus rukuk. Sakit perut. Kena cepat. Macam mana makmum tadi nak buat? Ataupun makmum tadi, dia memang lambat. Dekat-dekat amin tu baru dia sampai. Allahu Akbar. Lepas tu, amin. Imam pun, Allahu Akbar. Itu lain. Itu masbuk. Sebab dia lagi lambat. Yang tadi awal, itu akan dijawab. Macam mana kalau dia baca doa iftitah atau dia baca auzubillah. Contoh lagi, satu lagi akan terjawab. Dia takbir, Allahu Akbar. Dia makin lambat sikit lah. Allahu Akbar. Dia pun baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia baca auzubillah. Doa iftitah panjang sangat. Dia baca auzubillah, bismillah terus baca. Ketika dia membaca Maliki Yaumiddin, tapi dia baca auzubillah, dia masuk lambat. Baca auzubillah lah tu. Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas tu Maliki Yaumiddin, imam pun Allahu Akbar. Makmum tadi boleh rukuk tak? Yang ni masalah besar. Kalau makmum tadi rukuk, batal sembahyang. Sebab dia baca auzubillah. Habis dia nak buat apa? Jawapannya akan datang. Tunggu pada episod seterusnya. Ayat nanti, insyaAllah. Itu semua ada dalam ni. Siapa ada kitab, bacalah siap-siap. Ada jawapan pun. Tangguh dulu. Setelah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.